إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan segala-gala perkara daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk memudahkan bagi kita sebagai manusia mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diri kita hanya tunggal kepada Allah, tidak berkongsi, tidak bercampur di atas jalan dan contoh tauladan yang dicontohi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hari yang kita duduk ini adalah hari daripada bulan Sya'ban, sebagai satu bulan ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan umur kita sampaikan kepada ini bulan. Dan bulan ini sebagaimana telah maklum dan diketahuikan oleh sekalian mukallaf, yaitu satu bulan ya Allah Subhanahu wa taala akan angkatnya amalan kita kepadanya. Maka hendaklah kita sediakan diri kita sebelum daripada itu hari, yaitu hari nisfu Sya'ban, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda di dalam hadis yang hasan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala akan ampun li jami'i khalqihi, bagi semua hamba-hambanya, illa li musyrikin aw musyahinin, ataupun bagi mereka yang buatnya melakunya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang ada pertekih berbalah satu sama lain di antara orang yang beriman. Maka orang umpama tu Allah Subhanahu wa taala akan tak buat masuk di dalam makhluk manusia yang Tuhan janji nak ampunnya dosa. Jadi bulan Sya'ban yang kita duduk ni sebagai pintu untuk kita menujukan bulan Ramadan. Maka katanya para warasatul anbiya, bagaimanakah kita nak cedeknya sedianya bulan ini sebagai pintu untuk kita menujukan bulan yang Allah Subhanahu wa taala akan merdekakan hamba-Nya daripada api neraka, dan satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan perlembagaan kita, yaitu Al-Quranul Karim, daripada sisinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak boleh nak jadi dalam keadaan kita duduk di atas muka bumi ni, kalaulah kita nak kepada kejayaan, pastilah kita kena sediakan diri kita, sama ada medan mana-mana pun. Kalau kita tengok kanak-kanak kita yang belajar ilmu, sama ada ilmu agama
ataupun ilmu yang tak sakut paut dengan agama dalam arti kata ilmu dunia, pasti dia kena cedekkan diri dia dan caranya supaya dia dapat kemenangan hari peperiksaan. Itu bagi pelajar-pelajar. Dan juga orang yang nak kerja, pasti dia kena ada cara siap sedia untuk dapatnya kemenangan, laba dan jaya dalam masalah kerja. Tidak ada jenis daripada jenis manusia yang berjaya dia tak mengambilkan dengan asbab. Dia tak adanya cara untuk mempersediakan. Maka bagaimanakah kita sebagai umat Islam, umat yang ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sediakan diri kita untuk menunjukkan satu bulan. Di dalam itu ada beberapa kebaikan yang orang Islam kita telah maklum dengan cara kasar-kasarnya. Maka bagaimanakah diri kita ni, kita nak letakkan di dalam bulan ni bulan Syaban, supaya kita nak masukkan diri kita kepada bulan Ramadan, dan keluar daripada bulan Ramadan kita dapat ganjaran, ampunan dan kemuliaan, kemerdaan dan merdeka daripada api neraka. Bagaimanakah kita nak siap sedia diri kita? Maka mari kita tengoklah sedikit daripada cara-cara yang disusunkan oleh para warasatul anbiya kepada kita, supaya kita boleh ambil pengajaran daripada susunan mereka-mereka itu kepada kita. Jadi bulan Ramadan adalah satu bulan yang kita itu akan menemui. Allahumma ballighna Ramadana ajma'in. Itu adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, kita nak masuknya di dalam bulan Ramadan ini, pastilah kita kena letakkan cara-cara yang kita nak masuk ni beberapa perkara. Orang salafus salih dulu sebagai qudwah, sebagai contoh bagi kita, orang yang Allah Subhanahu wa taala meredai terhadap mereka, dia adalah contoh tauladan bagi kita. Kedudukan mereka, berasa hati mereka gembira apabila bulan Ramadan nak mari, belum daripada tu 6 bulan. Dan setelah daripada dia masukkan diri dia di dalam bulan Ramadan, pasti dia berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa taala ni boleh supaya nak Tuhan tu terima amalan dia yang dia buat kerja di dalam bulan Ramadan. Adakah, coba kita tanya diri kita masing-masing, kata, pernahkah kita terasa di dalam hati kita perkara yang tersebut? Coba kita tanya diri kita. Pasal kita dak bergaduhlah kepada orang tu orang ni, coba kita tanya diri kita sendiri. Adakah kita pernah telitah di dalam hati kita perkara tersebut? Kalau ada, fabiha wa ni'mah. Kalau tidak ada, nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Kerana kita ni, Allah Subhanahu wa ta'ala wi masa kepada kita, mari duduk di atas muka bumi ni, ada masa yang tertentu. Bukan kita nak panjangnya hidup di atas muka bumi ini. Tidak ada siapa pun yang boleh kekal di atas muka bumi ini hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala serukan kepada kita supaya kita rebutnya peluang, masa dan cara ya Allah taala beri tempoh, wi masa pada kita, wi fursah kepada kita, supaya kita itu ambil perkara tersebut. Tuhan firman di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kita, mari sama-sama kita orang yang beriman ini, kerana orang beriman ni hanya jua yang tahunya hakikat hidup di atas muka bumi ini.
Adapun orang tidak beriman, dia tak tahu akan hakikat hidup. Ada apa kita mari ke dunia ni? Orang tak beriman dia tak tahu. Maka kita sebagai orang yang beriman tak harus dan tak layak, bahkan haram kita ambilnya cara hidup mereka mai guna di atas diri kita. Ini adalah kerugian dan kemusnahan kita guna hidup dan guna umur kita. Tuhan panggil kita ila maghfiratin min rabbikum, daripada Tuhan kamu wahai manusia. Tuhan nak ampunkan kepada kita. Sebab apa kena ada ampunan daripada Allah? Sebab kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebab manusia ni tak kira mana-mana pun dia salah dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia buat amal pun dia tak jadi sunyi daripada salah dan silap terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Maka cepat-cepat wasari'u ila maghfirah, keampunan daripada Tuhan kita, wa jannah, dan kepada syurga. Selepas daripada Tuhan ampun, Tuhan nak uji kita itu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersamanya syurga, arduhas samawat wal ard, panjang dia, luas dia, kalau nak adu dengan langit bumi ni pun tak boleh. Sedia untuk siapa tu syurga? Wahai pemuda-pemudi, kamu adalah satu manusia, satu orang yang umat Islam kita harap daripada kamu. Sebab tu mung ni duduk dalam midai gapo pun, ngaji gapo pun, we tahu molek-molek kata kita ni adalah orang yang berharga. Jangan kita guna masa wairun kita, muda kita, dalam arti kata kita deraka kepada Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan siap sediakan syurga itu uiddat lil muttaqin, sediakan bagi orang yang bersifat dengan takwa. Maka puasa itu adalah go dia la'allakum tattaqun. Maka kita jangan ingat kata masa yang kita duduk di atas masjid hari ni dalam bulan Syaban ini, umur kita tak ada siapa pun boleh jamin kata kita akan mari duduk pula dalam bulan ni, duduk dalam masjid ni, dan mana-mana masjid pun ni masa ni tak ada pihak boleh jamin sama ada mana-mana orang pun. Sebab tu kita rebut peluang, kerana kita mari dunia sekali, tak mari dah kali yang kedua. Kalau kena ke kenalah, kalau tak kena ke tak kenalah. Maka kita lah orang yang nak letakkan diri kita macam mana, sebab Allah Subhanahu wa taala beri jalan pada kita. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Tuhan wayak dah jalan hak molek lagu mana, jalan tak molek lagu mana. Kemudian Tuhan wi akal fikiran kepada kita, wi ahli pendakwah warasatul anbiya mada wayak pada kita. Maka hendaklah kita itu ambil pengertian daripadanya, ambil cara mai guna di dalam hidup. Tahu tak payah nak tahu, akan tetapi kita tahu setelah daripada tu kita beramal dengan ilmu yang kita tahu daripada warasatul anbiya. Itulah kemenangan, kejayaan di dalam kita pakai umurnya. Kemudian tangga yang kita nak terima bulan Ramadan ini, yang pertama sekali iaitu hendaklah kita siap sediakan diri kita ni taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada orang baca khutbah sendiri ataupun pendengar, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada salah kita. 11 bulan cuba kita hitung gapo ratik yang kita cenggahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Silap dengan Tuhan, silap dengan hukum Islam, gapo ratik? Cuba kita hisap diri kita 11 bulan. Patut lepas pada tu nak buat kena. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kemudian hendaklah kita kembali diri kita, bertaubat sesal daripada kesalahan, daripada kesilapan, daripada dosa-dosa yang kita berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap kita itu termasuk daripada golongan orang yang dapat kemenangan dan kejayaan. La'allakum tuflihun. Bagaimanakah kita nak terima orang besar mari ni? Umur kita pun tak ada sedia, tempat pun tak ada sedia. Umur kalau ada pun tak ada sapu je dicuci. Kita ada tergamuk kalau asuk orang besar mari duduk di tempat kampung kita dalam rumah kita? Pasti tidak.
Juga diri kita kita gamak kena masuk bulan Ramadan sedangkan kita penuh dosa di dalam tubuh kita, dalam budi pekerti kita, perbuatan kita. Pasti kita kena bertaubat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangga yang kedua, hendaklah kita azam di hati. Kata bulan Ramadan hak yang dagi akan datang ini, kita niat dengan bolehnya kita nak junjung retah Allah Subhanahu wa taala. Aku nak puasa tahun ini molek lebih pada tahun dulu. Aku nak buat amal dalam bulan Ramadan yang lagi akan datang ni lebih baik daripada dulu. Itu caranya. Kita kena letakkan diri kita, tangga kita nak berjalan. Hak apa? Kerana nak kita itu hidup di dalam dunia ini dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Tuhan redha pada kita, nescaya Tuhan balaskan kebaikan kepada kita. Selamat hidup dunia, bahagia hidup dunia, dan kita akan dapat kemerdekaan dan kejayaan daripada api neraka apabila kita pejam mata jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita itu berlakukan diri kita, pakarkan diri kita, umur kita siap sedia gapo dengan sifat takwa. Lagu mana sifat takwa? Tak ada payah. Takwa ni makna kita junjungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita letakkan tegah diri kita daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah at-taqwa. Tak ada hendak khaya tahu takwa ni dak gitu gini dak. Takwa sebagaimana apa yang kita telah dengar tadi. Sebab itulah bulan Ramadan nak kepada at-taqwa. Hak ning ya. Makna kata Tuhan suruh kita puasa. Nak tengok kata kita makan minum ke dak belakang daripada orang. Sebab itulah semua amalan anak ada sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sabit daripada baginda, semua itu manusialah, klik pada manusia, tapi as-siyam wa ana ajzi bihi. Aku nak membalaskan. Sebab apa? Sebab depan orang tak makan, belakang orang tak makan, tak minum, tak buat perkara-perkara yang memunahkan puasa, memunahkan as-siyam. Sebab apa? Sebab ya ada at-taqwa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah firman kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harap kamu itu bersifat dengan at-taqwa. Taqwa ni ya Allah tidak siapa makam dia malaikat orang yang bersih sungguh iman dia kepada Allah dan beriman sungguh kepada hari kemudian dan kenanya tujuan hidup. Orang itulah orang yang duduk di atas muka bumi, ada bahagia bagi dia dan dia akan senang setelah daripada dia pergi daripada ini dunia. Kita ingat kata kita mari duduk dunia ni bukan tempat kekal. Dan mati wajib bagi kita, balasan pun wajib bagi kita. Di sana ada neraka, ada syurga. Kita pilih nak duduk mana. Coba kita tanya diri kita, wahai pemuda-pemudi, abang-abang yang dikasihi dan ayah-ayah yang dihormati, kita nak duduk mana tak hati kita? Coba kita tanya diri kita masing-masing. Baik. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda dalam hadis sahih Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam kata, "Man lam yada' qaula az-zur wa 'amala bihi fala hajah falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nabi royak kepada kita, sesiapa yang puasa tapi mulut dia tak jaga, masa dia duk puasa kata kat orang, masa dia ada puasa mengupak ke orang, masa dia puasa dia cocoh orang, bakar situ bakar sini. Orang lagu ni Tuhan tak ada berhajat pada dia tu. Lagu mana? Sekat diri dia, tahan diri dia daripada makan dan minum. Tak ada beda apa. Sebab apa tak ada beda apa? Kerana dia tak tahu tujuan puasa ni bukan puasa daripada makan dan minum saja. Bahkan kena puasa daripada percakapan yang agama kita tegah. Perbuatan yang agama kita tegah. Itu tujuan yang kita Allah Subhanahu wa taala fardukan puasa di atas kita. Kemudian yang keseterusnya, belum daripada kita nak masuk bulan Ramadan ini,
hendaklah dalam hati kita ni kita kena buai beberapa sifat yang jadi penyakit hati. Penyakit hati hang maknawi, bukan roh huacai dak, tapi penyakit hati. Gapo arti penyakit hati? Mari tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak pada kita. Mari pakai Rasul, mari tengok Nabi royak kana kepada kita supaya kita ni boleh tahu jelas daripada dia kata Tuhan suruh royak gapo kepada kita. Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala mengeluarkan hadis ini daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi royak pada kita. Orang mari tanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal? Siapakah di kalangan manusia hak afdal sekali? Hak mulia sekali manusia di sisi Allah ni piye hak mulia sekali? Lalu Rasulullah kata, kullu hak mulia sekali ni kullu mahmulil qalb wa saduqil lisan. Lalu sahabat kata, saduqul lisan nahnu na'lam, kita tahu makna benar cakap apa kita tahu, tapi mahmumil qalb makna lagu mana ya Rasulullah? Rasulullah kata mahmumil qalb iaitu hati yang ada sifat bersih, hati yang tidak ada dosa, hati yang tidak ada zalim, hati yang tidak ada dendam, hati yang tidak ada hasad. Ni saya tengok pada masa hadis ni hadis sahih daripada Sunan Ibni Majah. Makna hati kita nak masuk terima bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan yang Allah Ta'ala nak memerdekakan kita daripada api neraka, hati kena bersih daripada beberapa sifat tadi. Zalim, hasad dengki, dendam, kemudian apa nama? Ghil. Ghil ni makna kata dendam terhadap saudara, hasad terhadap saudara, zalim terhadap saudara, berdosa hati dia. Kemudian naknya an-naqi. Naqi mana bersih hati, cuci hati. Sebab itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang daripada kalangan sahabat Nabi kata orang ni adalah ahli syurga. Semua fak sejid Madinah ni dak tunggu kata pia ahli syurga. Lalu datang dia masuk dalam masjid, Rasulullah kata itu adalah ahli syurga. Sifat yang lagu mana ya Rasulullah? Salamatul qalb. Hati dia tak ada gapo. Mana kata tak ada jadi dendam orang, tak ada berdeki ke orang, tak ada jadi zalim ke orang, tak ada sifat di dalam hati dia. Itu adalah perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ambil tahu. Kemudian yang terakhirnya pada khutbah yang pertama, iaitu hendaklah kita ni orang yang tak qada lagi masalah puasa bulan Ramadan hak dulu ni, sama ada lelaki atau perempuan, hendaklah kita ambil rebut fursah, ambil masa ni qada, jangan kita lakah, tak boleh. Dan seterusnya orang duk main telefon banyak berdoa ni dalam bulan puasa ni, tak ada kerja kan. Yang setengah-setengah tu main juga telefon, live lagi, Facebook lagi, Twitter lagi, WhatsApp lagi, berapa nama kata lagi lah, YouTube tak YouTube. Ya Allah, bulan puasa bukan bulan itu. Nak main tak boleh, tak ada berapa. Tetapi bulan puasa adalah bulan qiraatil Quran. Tok guru dulu umpama Imam Malik, Imam Daril Hijrah, katuk baca hadis, baca Quran. Kita ni tak ada baca Quran walal hadis, tapi main telefon. Sejak duk hak tu, ambil pagi hingga gelap, ambil gelap sampai cerah. Ya Allah, tak pandainya kita guna masa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita di dalam bulan Ramadan. Itulah sebagai pengingatan bagi umat Islam kita tentang kita nak sediakan diri kita untuk masuk menuju bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisanil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, hari yang kita akan menemui hari Ahad ni lah, iaitu hari nisfu Sya'ban. Hari nisfu Sya'ban adalah kelebihan di dalam itu, tetapi bagaimanakah kita ke ahli sunnati wal jamaah nak amal dalam hari itu? Iaitu hari itu adalah kita jauhkan diri kita daripada syirik dan jauhkan diri kita daripada apa? Daripada berbalah sesama orang Islam. Hak tu yang waris sabit daripada Rasulullah. Adapun amalan kita puasa ataupun qiyamkan balik malam gapo ni adalah hadis yang tidak sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tiap-tiap amalan kita pasti kena ada sumber dasar daripada hadis Nabi yang tegak lagi teguh, kita gantung barulah kita boleh buat amal. Kalau tidak, al aslu fil ibadati makna kata asal dalam masalah kita ibadat kita terteguh. Nak boleh buat boleh, kena ada dalil syarak mari. Wa imam Nabi kata, wa imam Nabi buat we tengok, wa imam Nabi izin, wa imam Nabi itu aku. Kalau tidak ada pak daripada hak amal sebut tadi, maka kita tak sah hijrah. Ada di dalam malam itu setengah-setengah orang duk semaya, panggil semaya baraah 100 rakaat malam tu, itu tidak ada asal. Ada di dalam tu orang semaya 9 rakaat, minta ni panjang ke umur, murahkan rezeki, begitulah begini, itu tidak ada asal. Ini perkara yang wajib kita kena tahu. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Maudhu'at dia. Kitab Maudhu'at mana kitab yang hipung hadis maudhu'. Bukan makna Maudhu'at mana tajuk, bukan. Hadis katakan sesiapa yang berpagi-pagi puasa hari iaitu hari nisfu Sya'ban, maka dia akan boleh ganjaran seumpama dia puasa 90 tahun. Akan dapat ganjaran puasa 60 tahun. Imam Ibn Jauzi hukum kata hadza hadisun maudhu' wa isnaduhu muzlim. Hadis ni hadis maudhu', hadis yang tak sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak buat lagu mana hak sabit? Hak sabit mula di hari ni orang puasa. Hari baik 13, 14, 15 tak ada sakut pada hak lain. Hak ni adalah ada dalil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh nak puasa, tak ada gapo. Tapi kalau niat nak puasa tertentu dengan nisfu Sya'ban, itu tidak ada dalil yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kerja umpama tu. Maka orang nak buat, biarlah nak buat kan. Kita nak paksa tak boleh, tetapi nak jaganya orang yang nak kepada kebenaran adalah sekat diri kita, nak buat gapo boleh selama mana ada dalil syarak daripada 4 sumber. Qala Allah, qala Rasul, hak Nabi kata, ataupun fi'lur Rasul, perbuatan Nabi, ataupun iqrar Rasul, ataupun iznur Rasul, izinan daripada Rasul, boleh kita nak buat kerja. Semua ulama gantung di situ belaka. Sebab itulah kita jagakan diri kita daripada perkara-perkara tersebut, kerana itu adalah perkara yang sebagai rangkaan yang tidak ada sumber dasar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.